Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, so jadi untuk teaching video kali ni, saya akan tunjuk bagaimana cara untuk kita menentukan image dan objek di bawah putaran. Okay, so untuk kita tentukan bagaimana image yang kita nak tengok pada suatu putaran, okay, kita boleh gunakan dua kaedah. Okay, yang pertama kita ada using tracing paper, and then yang kedua kita boleh using protected. Okey, untuk soalan yang pertama ni, untuk example 2 ni, saya akan gunakan tracing paper. Okey, ni adalah satu helaian tracing paper atau boleh dikatakan sebagai macam kertas minyak. Okey, so kita boleh tengok bagaimana dia berfungsi. So kita nampak jelas kan dia punya kertas minyak tu kan. So kita boleh gunakan tracing paper ni untuk kita tahu di manakah putaran di manakah kedudukan image bagi suatu putaran of object. Rotation. Okay, good. Okay, based on the question, kita tengok untuk contoh yang kedua. Determine the image of segitiga PQR when rotated. Okay, 90 degree anti-clockwise at the point M. Okay, so jadi soalan ni dia nak kata tentukan image segitiga PQR bila diputarkan pada 90 darjah melawan arah jam at the point M. So kalau melawan arah jam, kita pusing ke atas lah kan, ke kanan lah kan. Okay, good. So soalan ni diberi titik center. Okay, center kita adalah M. Okay, so jadi kita boleh gunakan tracing paper. Okay, kita letak je tracing paper macam ni. And then kita lukiskan gambar segitiga tu pada tracing paper. Okay. Okay, first saya buat dulu. Okay. So kita sambung terus titik P tu dengan M. Dengan kita punya center. Okay, good. Okay. Kita dah sambung kan. Okay, kita sambung terus kepada R. And then kita sambung P kepada Q. And then kita sambung R ke Q. Okay, like this. And then how to rotate. Okay, untuk kita putarkan, kita kena make sure hujung pensel tu ataupun hujung pen kita tekan pada center ataupun pada titik asalan. So jadi kita putarkan, kan soalan kata 90 degree. So kita putarkan kita punya kertas tracing paper. Okey, kita putarkan kita punya tracing paper 90 degree. Okey, sampai di sini saja 90 degree. Okey, so kita dapat lihatlah kawasan bagi image yang baru bagi objek PQR. So kita dapat kita punya image dekat sini kan. So kita tanda lah supaya kita nampak jelas. Okey, kita tanda. Kita tekan sikit, kita garis objek image yang baru tu yang kita dapat tu, kita tekan sikit supaya nampak pada kertas soalan. Nanti kita boleh tanda. Okey. Okay, like this. Okay, 90 degree kan. Okey. So kita alihkan kita punya kertas tracing paper. So kita akan dapat kesan dia, kita boleh tengok. Okey, sini. And then sini kan. Okey. And then sini. Okay. So kita dapat image untuk segitiga PQR. So kita plot lah. Sini P image, sini R image, and sini Q image. Okay, so ni 90 degree. Okay, dia rotate ke atas. So dia nak panah, jangan lupa. Okay, so kita punya drawing sudah siap. So maka ini kita dapat image bagi segitiga P, Q dan R menggunakan tracing paper. Okay, senang kan? Okay, good. Okay, tadi kita dah tengok kan bagaimana saya tunjukkan contoh kita nak menentukan image di bawah suatu putaran kan. Okay, so now kita boleh juga cuba latihan ni.
Okay, so ada satu contoh latihan dan kamu boleh try buat. And then jom sama-sama kita bincang untuk soalan yang ini. Okay, jadi bagaimana untuk kita selesaikan masalah ni? Okay, untuk kita lukis dia punya image PQR di bawah suatu putaran. Untuk kita cari image segitiga bagi PQR. Okay, untuk latihan kali ni kita guna juga sama seperti contoh tadi. So kali ni kita gunakan juga macam tracing paper. Okay, sama je kita gunakan tracing paper juga. Okay, kita nak try tengok bagaimana soalan ni boleh diselesaikan. Okay, so jadi kita baca dahulu soalan. Okay, lukis image bagi segitiga PQR di bawah suatu putaran lawan arah jam anti-clockwise melalui 90 degree pada asalan. Okay, pada asalan ingat dia adalah di sini. Okay, ni adalah titik asalan kita. So, center dia dekat sini. Dia punya stationary point ataupun titik yang pegun. Okay, kemudian tulis koordinat image bagi titik P, Q dan R. Okay, so jadi seperti biasa macam yang saya tunjuk untuk soalan contoh tadi. So kali ni kita gunakan juga tracing paper. Okay, sebelum tu kita boleh gariskan dahulu kita nak pada titik mana. Okay, so kita nak tengok yang lebih senang adalah pada titik Q lah kan. Okay, so jadi ini kita punya titik center, kita punya stationary point. Okay, so kita garis. Awak nak ambil Q pun boleh, P pun boleh, yang mana paling dekat dengan titik asalan ataupun kita punya titik center. Okay, macam saya nak ambil Q. Okay, so jadi kita kena rotate. Okay, sebelum kita rotate tu kita lukis dulu segitiga ni PQR pada kertas tracing paper. Okay. 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 Okay, kita sudah siap. And then kita rotate segitiga ni melawan arah jam. Kan soalan nak nak putaran lawan arah jam melalui 90 degree. So maksudnya dia ke sana lah kan, lawan arah jam. Kan, ke sini. Okay. So jadi dia nak 90 degree. Okay, now kita pusing. Okay, sorry, sebelum kita pusing tu kita letakkan hujung pensel kita ni supaya senang untuk kita rotate kertas tracing paper. So kita rotate tracing paper kita 90 degree to the left. Okay, so kita putarkan. Okay, dan kita berhenti di sini 90 dah kan. Okay, tadi dia duduk kat atas kan, so sekarang dia duduk belah kiri dah kan. Okay, so kita dapat 90 degree pada ni kan. Okay, so kita dah nampak jelas kan dekat mana kita punya image yang baru, image bagi PQR, segitiga PQR. So dekat sini kita garis kuat sikit, kita tekan sikit supaya dia nampak pada kertas soalan. Okey. 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 Nah, kita dah nampak pada kertas soalan kan. Okey. So sini. Okey, dia duduk di sini. And then okey. Okey. Nah, kita dah dapat. So, yang ni 90 degree. Kan? 90 degree. Dia rotate ke kiri kan. Sebab lawan arah jam kan. Ke sini kan arah jam. Okey. So, jadi lepas tu kita plot kita punya titik bagi image kan. Okey, sini kita punya Q lah kan, QE image. Sini kita punya R image.
Sini kita punya, okey, saya guna pen biru lah, baru dia nampak. Sini kita punya P image. Okey, sini Q image, sini R image. Kita boleh tengok lagi sekali guna tracing paper. Jelaskan mana kita punya Q, mana kita punya R, mana kita punya P. Okey. So jadi dengan menggunakan tracing paper kita dah dapat kita punya image P segitiga PQR di bawah suatu putaran lawan arah jam 90 dah. Darjah dari titik asalan 0, 0. Okey, now soalan nak plotkan koordinat image bagi P, Q dan R. Okey, so kita dah dapat lah kan. Okey, untuk P. Okey, untuk P. Okey, untuk P di sini 1 dengan 2. 1, 2. Okey, yang Q. Q sini. Q image. Sorry, ada image. Okey, Q image. Negatif 2, 0 sebab ada pintasan Y. Okey, pintasan X. So, R image kita berapa? 4 lah kan? Okey, 4. Negatif 4, 3. So, kita dah dapat plot image. That's all. Okey. Jadi, saya harap kamu faham bagaimana untuk kita menggunakan tracing paper. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya untuk teaching video yang seterusnya, iaitu kita tengok kepada step yang kedua lah kan. Kaedah untuk menentukan image di bawah suatu putaran. Okey, untuk kaedah yang kedua kita boleh juga gunakan protector. Okey, so ini adalah protector saya. Saya punya protector. Okey. Okey, jadi untuk cara kita gunakan protector, first apa yang perlu kita tahu adalah kita baca dulu soalan, apa yang soalan nak kan. Okey. So determine the image of triangle PQR when rotate 90 degree anti-clockwise at point M. Okey, so jadi soalan contoh 3 ni dia nak menentukan image bagi segitiga PQR bila diputarkan pada 90 degree melawan arah jam pada titik M. Okey, so dari soalan ni dia dah bagi titik M, iaitu titik pusaran, iaitu titik putaran kita, stationary point, titik pegun. Okey, so jadi kaedah untuk kita gunakan anti-clockwise. Okey, sorry, sebelum tu anti-clockwise melawan arah jam. So maksudnya segitiga ni, PQR ni dia akan naik ke atas. Okey, so cara untuk kita gunakan protector. Okey, pertama kita gunakan pembaris. Kita garis dahulu titik M ke P. Okey, kita garis titik M ke P. Okey, kita cari satu-satu. Kalau gunakan protector, kita kena cari satu-satu untuk titik P, titik Q dan titik R mengikut 90 degree seperti yang diminta dalam soalan. Okey, so jadi okey, ni 90 degree kita punya objek bagi P. So, Q. Okey. So, kita nak cari image bagi P kan. Okey, so image bagi P kita dah dapat sini 90 degree. Okey, daripada sini kan. So, dia ada 1, 2, 3 daripada center. 1, 2, 3. So, dapat sini. So, sini kita punya P image. Okey, so kita cari pula 90 degree untuk R. Okey, kita garis sini. Okey, untuk R. Kita cari pula dia punya 90 degree. Okey, 90 degree untuk R dia sama juga dengan P. So, dia akan berpusing naik sampai 90 degree. Okey. So, jadi titik R kita daripada P 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, jadi di sinilah kita punya titik image bagi R. So, kita boleh garis. Okey. So, kemudian kita nak cari pula yang Q. Yang Q. Okey, yang Q juga sama juga. Kita garis daripada M, daripada kita punya titik putaran. Okey. So, kita gerakkan garisan ni 90 degree. Okey, macam mana untuk kita dapatkan 90 degree? Okey, dah sama. Okey. So, 90 degree dia
Sini. Okey. So kita dah dapat 90 degree. Okey. So jadi okey, ni garisan tu kan. Garisan Q. Okey, so maksudnya Q duduk dekat sini kan. Sebab dia 2 daripada R. 1, 2. Sini kita punya Q image. Okey. Tapi belum kita tahu lagi segitiga dia kan. Okey, so jadi untuk segitiga dia saya gunakan pin merah supaya kamu nampak lebih jelas. Okey kan. Okey, sini kita dah dapat Q ke R, kita dapat 2 unit kan. Okey, so Q ke R kita dapat 2. Okey, so kita boleh gariskan. Okey, so jadi kita garis je Q ke P. Sebab ni kan, yang merah ni. Okey, Q ke P. Bukan ke sini bukan garisan dia bukan ke sini. Ni hanya untuk kita tengok dia punya rotation saja. Garis yang tak berapa nampak sebuat ni, yang halus ni adalah dia punya rotation sahaja. Jangan garis sampai sini. So jadi kalau kita garis juga sampai sini sekali dengan yang ni, so maka kita dapat segitiga yang salah lah kan. Okey, so segitiga yang sebetulnya adalah kita sambungkan je image bagi Q dengan image bagi yang P. Okey. So kita dah dapat segitiga yang betul bagi image P, Q dan R. Okey, so kita sambung je dekat sini dengan titik center. Titik. Okey, so sini kita dapat 90 degree. Okey, so ini dia punya rotation. Okey. Okey, so itu sahaja bagaimana cara untuk kita tentukan 90 degree putaran melawan arah jam bagi segitiga P, Q dan R. So kita dapat image dia P, Q dan R. Okey. Okey, terima kasih. Okey, so jadi untuk latihan ni, so jadi untuk video ni saya tunjukkan satu latihan bagaimana cara untuk kita menentukan image bagi segitiga PQR menggunakan protector juga. Okey, sama macam contoh yang saya tunjukkan tadi kan. Okey. So jadi sama juga, first kita baca dulu soalan. Lukis image bagi segitiga PQR di bawah suatu putaran lawan arah jam melalui 90 degree pada asalan. Okey, pada asalan kita sinilah kan. Kita punya titik asalan 0, 0. Okey. Kemudian tulis koordinat image bagi P, Q dan R. Okey. So jadi untuk soalan kali ni saya nak kamu buat mencari image bagi segitiga PQR menggunakan protector. Okey, sama macam teaching video yang contoh yang saya tunjukkan tadi. Okey, pertama kita cari titik yang terdekat, titik objek PQR yang terdekat dengan kita punya center ataupun titik putaran kita. Kita cari yang terdekat asalan kita kan. Okey, so kita gariskan. Okey, so kita gariskan dulu titik asalan dengan Q. Okey, so kita rotate 90 degree melawan arah jam. Okay, so melawan arah jam kita ke kiri lah kan. Ke kiri dan naik kan. Okay, ke kiri ni kan. Okay, so jadi kita gunakan protector. Okay, kita gunakan protector. Okay. Okay, baik, kita dah sama. So 90 degree kita adalah pada paksi X lah kan. X axis. Okay. So jadi titik Q dia akan bergerak ke sini lah kan. Kita boleh garis. So dia akan bergerak ke sini 2 unit. So sebab sini 2, 1, 1, 2. So dia gerak sini 1, 2. So dia sampai sini sahaja. Okay, so jadi sini Q image. So kita dah dapat kan. Ni Q objek, ni Q image. So dia bergerak ke sini 90 degree. Kita dah gunakan, kita guna protector. Okey, so yang seterusnya kita boleh cari juga titik P. Okey, kita garis dulu titik P dengan kita punya titik putaran ataupun titik asalan. Okey. Okey, dia daripada sini. Okey, kita gerakkan dia, kita naik ke atas 90 degree, kita gunakan
protector. Okey, pastikan garis tu tepat dan sama menggunakan protector. Okey, so 90 degree kita di sini. Kan? Okey, good. Di sini. So kita garis. Garis tu jangan garis terang sangat, garis halus je. Okey. Okey, situ, sorry. Sini. Okey. So ni yang 90 degree. Okay, pertama ni saya salah sebab saya gerakkan. Okey, yang ni. Okey, 90 degree. Okey, dia dari sini. Dari asalan ke P ni. So maksudnya sinilah kan. Dia sama kan. Garis dia sama. Okey. Ni adalah P lah. PE image. Kita boleh gunakan pen lah supaya nampak lagi terang. Okey, PE image. Okey, kalau kamu tak pasti dia punya di sini ke di sini ataupun di sini, ukur je dengan pembaris. Panjang ni berapa? Okey. Let's say kita dapat 2 cm. Okay, kita try lah dekat sini. Okey, yang ni kita dapat juga 2 cm dekat sini. So maksudnya betul lah kan titik P image kita. Okey. So kita dah dapat image bagi P dekat sini. Sini kita dapat Q image kita. So satu lagi kita ada arc. Okey, arc pun kita boleh buat juga. Okey. Okey, ni arc kita. Apa kita garis. Okey, kita letakkan arc kita di sini. Okey, supaya nampak 90 degree. So arc tu akan bergerak 90 sampai 90 degree. Okey, 90 degree kita di sini. Okey, so jadi kita gariskan garis halus-halus je. Okey, so dia dapat dekat sini kan. Okay, kita tak pasti. Panjang ni kita boleh ukur dengan panjang ni, kita boleh ukur dengan panjang ni. Kita nak tahu dia betul ke tak. Okey, so jadi kita guna pembaris panjang. Okey. Panjang dia berapa? 4.5 cm. Okey, so kita try ukur dekat sini. Okey. Okey, kosong. Okey, sini 4.5. Itulah di sini. So jadi ini kita dapat arc image. So kita sambungkan garisan PQR membentuk segitiga. Okey, saya gunakan pen yang merah lah supaya nampak lagi jelas. Okey, sini. Okey. Okey, so kita dah dapat segitiga di bawah suatu putaran untuk image P, Q dan R menggunakan protector. Okey. Saya harap awak faham dan enjoy for this video. Thank you. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersama saya Cikgu Hakimi. Okey, untuk teaching video kali ni saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita menentukan centre, angle and determining of rotation. Okey, kita nak tentukan di mana kita punya pusat putaran, sudut putaran dan kita punya arah putaran. Okey, untuk teaching video yang sebelum ni, tak apa, kita telah diberi kita punya center dan kita pun juga diberi kita punya angle dan kita juga diberi kita punya direction. Yang perlu kita hanya cari adalah image sahaja kan. Untuk teaching video yang sebelum ni, kita boleh gunakan kita punya tracing paper ataupun kita boleh juga gunakan kita punya protector kan. Okey, so jadi untuk teaching video kali ni dia melibatkan penyelesaian masalah. Okey, di mana soalan, okey ini soalan, okey ini contoh 4 ni adalah soalan. Soalan ini hanya diberi objek dan image dan dia suruh kita tentukan angle, arah putaran dan pusat di bawah suatu putaran. Dia tidak diberi maklumat apa-apa. Dia hanya bagi kita objek dan image. Okey, so jadi cara untuk kita tentukan ketiga-tiga maklumat yang perlu kita cari sama ada sudut, arah putaran dan pusat putaran. So kita boleh gunakan kita punya jangka lukis, kompas. Okey.
So jadi cara yang pertama yang perlu kita buat adalah, yang pertama kita tahu objek ini image. Okey. So jadi pertamanya kita garis antara A objek dan A image. Okey, kita gariskan A objek dan A image. Okey. Okey, now kita dah gariskan A objek dan A image. Okey. So cari titik yang berserenjang dengan A objek dan A image. Cari titik yang berserenjang. Okay, kita nak cari titik yang berserenjang, kita boleh juga gunakan kita punya apa ni? Kita punya jangka lukis. Okey. Okey, untuk kita cari jangka titik berserenjang, yang A kita guna dengan yang A. Okey. Okey, so sini pun kita cari juga. Kita nak cari garis yang berserenjang. Okey. Sorry, kita tak dapat habis. Okey, so jadi kita dah dapat sinilah kan garis yang berserenjang untuk objek A dengan garis image A. Okey. So saya guna pen merah kan. Untuk titik, untuk garis yang berserenjang semua saya akan guna saya akan gunakan pen yang merah. Okey. So ini adalah garis berserenjang untuk jarak A objek dan A image. Okey, next sama juga kita cari yang B. Okey, kita garis juga yang B ke B. Okey. Okey, kita cari garis yang berserenjang B objek dan B image. Okey. Kita nak buat berapa? Okey, kita buka je ke lah berapa. Okey, sini contohnya kan. Okey, yang B juga sini. Okey. Besarkan sikit lah. Okey. Ingat ya, yang B dengan yang B. Okey. So kita dapat sini kan. Sini dengan sini untuk garis yang berserenjang B ke B. Okey, now kita okey. So kita buat pula yang ketiga, iaitu yang C. Okay, kita garis yang C ke C. Okey. Kita gunakan juga kita punya jangka lukis, kita kecilkanlah sikit kan biar nampak. Okey. Okey. Yang belah bawah pun sama. Okey. Sebelah bawah pun sama. Okey, dia sama dengan macam titik garis A kan. Berserenjang yang C objek, C image dia sama dengan macam yang A kan. Okey, so kita garis dia ikut yang sama. Okey. So jadi cuba tengok titik persilangan antara yang merah. Garisan yang berserenjang yang merah dekat mana? Of course lah dekat sini. So jadi bila kita nampak sini adalah titik garis persilangan antara yang berserenjang ni kan, yang kita cari yang berserenjang ni. So sini adalah kita punya center. So jadi ini adalah kita punya titik center. Okey, so kita boleh buat kita punya center ni, kita buat titik P. Okey. So jadi kita dah dapat tentukan kita punya center. Okey. So kita dah tahu center kita di sini. So kita nak cari soalan yang seterusnya adalah angle. Okey. Angle, kita garis je yang C yang paling dekat dengan center. Okey. Kita garis je yang C. Sini satu, sini satu. Okey, berapa degree tu? Cuba kita gunakan protractor. Betul tak 90 degree? Okey, ya betul 90 di sini dengan sini kan. Ni C image, ni C objek. So dia bergerak 90 degree. Okey, so 90 degree. Okey, so mana objek? Ni objek, ni image. So dia objek, dia bergerak ke sini. Betul lah kan dia? Jadi arah dia apa? Arah dia anti clock. Okey, sorry.
Bukan anti-clockwise, dia clockwise. Sebab objek ni image. So ke bawah ni kan, dia adalah kita punya clockwise, mengikut arah jam. So jadi kita boleh tulis kita punya jawapan. Kita punya angle 90 degree. Okay, kita punya direction ikut arah jam. Okay, ataupun clockwise. And then kita punya center kita boleh buat point P. Mana-mana, suka kamu je, boleh nak buat mana-mana. Point P ke, point Q ke, point R ke. Okay, tak ada masalah. Okay, so jadi ini adalah cara bagaimana untuk kita tentukan kita punya center, angle and direction under a rotation. Okay. Okay, so jadi tadi kita telah tengok kan satu contoh bagaimana cara untuk kita menentukan center, angle and direction under a rotation. Okay, so jadi untuk kali ni kita nak tengok untuk latihan 4. Okay, exercise 4. Determining center, angle and direction of rotation. Cara dia sama, cuma hanya soalan dia berbeza. Okay, so jadi untuk soalan kali ini kita dapat tengok rectangle. Okay, kita ada 4 titik. A, B, C and D. Okay, so seperti biasa, untuk kita tentukan kita punya pusat putaran, kita kena garis antara objek dan image yang sama. Okey, ini adalah objek A, kita garis dengan yang image A. Okey. Okey. Kemudian kita cari garis yang berserenjang antara objek A dengan image A. Kita gunakan kita punya kompas. Okey. So dekat sini kita dapat garis yang bersenyar dengan A. Okey. So kemudian kita cari yang B ke P. Okey. Okey, kemudian kita cari kita punya garis serenjang. Okey. 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 Kemudian sebenarnya untuk kali ni kita dah tahu bahawa dia akan bersilang di sini kan. So untuk kita tahu lebih lanjut lagi, kita boleh buat yang C. Okey, kita try yang C. Okey. Dan kita cari dia punya serenjang yang C. Sebab ni panjang sikit, kamu boleh buka lagi sikit, lebih luas. So sampai keluar, tak apa. Okey. Okey. Okey, dia dapat pada garis yang sama kan. Ini pun dapat pada garis yang sama. Okey, kita buat. Kita garis. Okey, dia akan kena pada garis ni juga. Okey, dah ada 3 garis. Dia jatuh pada titik yang sama. So jadi bila dah jatuh pada titik yang sama, of course ini kita punya center. Center kita adalah 1, 0. Okey. So ni kita objek, jangan lupa ni kita punya image. So dia bergerak dari objek, dia bergerak ke image. Dari sini ke sini. So maksudnya dia ada ikut arah jam. So jadi kita boleh buat dekat sini kita punya direction clockwise ataupun ikut arah jam. Okey. Lagi satu kita punya
angle. Okey, angle kan. Okey, macam angle, kita sambung je mana-mana. Okey, contoh yang paling dekat kita adalah A lah kan. Objek dengan center. Image dengan center. Ni objek dengan center. Okey, kita try ukur dengan kita punya protractor. Betul tak 90 degree? Berapa degree kita nak dapat? Okey, so jadi putaran ni adalah 90 degree. So jadi kita punya angle. Okey, kita buat macam tu. So jadi kita punya angle 90 degree. So jadi tu telah kita conteng kan satu-satu. So jadi untuk ayat penuh dia kita boleh buat the image A, B, C, D rotate 90 degree clockwise at point 1, 0. Okay. Kita ada degree, kita ada arah dan kita ada center. So kita dapat markah yang penuh. So jadi ini adalah cara bagaimana untuk kita tentukan image bagi objek di bawah putaran. Sekiranya sudut, arah putaran dan pusat putaran tidak diberi. Dengan hanya kita menggunakan jangka lukis, pembaris dan protractor untuk dapat nilai yang tepat. Okey, jadi setakat itu saja video tutorial yang saya tunjukkan kali ini. Sekian, terima kasih.